Kemudian dia biarkan saya dengan jenazah tu daripada pukul 3-4 pagi tu sampai subuh. Saya tengok tak ada pun mayat dibangun, tak ada bunyi-bunyi. Saya terlibat dalam pengurusan jenazah ni sejak daripada umur saya lebih kurang 13 tahun ya. Waktu tu saya ni aktif di surau lah sebagai jemaah, dan juga saya ni diberi amanah pegang kunci surau. Jadi bila berlaku kematian, orang akan cari saya untuk buka surau semua. Bila kita uruskan jenazah tu, hati kita rasa tenang. Sebab menguruskan orang mati ni dia lebih mudah daripada menguruskan orang hidup kan. Jadi kita tak banyak kerenah kan. Sebab bila kita uruskan jenazah mati, bagi saya kita bukan hanya uruskan jenazah orang mati, tapi menguruskan hati kita yang mati ni. Dia nak hidupkan balik kan, yang insaf lah, besok kalau aku mati nanti begini keadaan dia. Jadi saya rasa macam benda ni satu minat saya lah. SPJM adalah singkatan bagi Pertubuhan Skuad Pengurusan Jenazah Malaysia. Telah beroperasi sejak tahun 2017 dan kita berdaftar di bawah ROS, ditubuhkan atas pengalaman saya dalam pengurusan jenazah lebih 20 tahun. Ada sekali satu kes tu, kita macam budak-budak lain lah, takut kan dengan jenazah semua. Tapi pukul 3 pagi ada orang telefon rumah minta buka surau. Saya pergi ke surau. Pengurusi surau dengan saya tunggu jenazah sampai jenazah waris tak ada, orang hospital dah hantar, kemudian dia balik. Pengurusi tu pula kata, kau tunggu kejap sini, kata dia, sebab pakcik sakit perut nak balik rumah, kata dia. Kemudian dia biarkan saya dengan jenazah tu daripada pukul 3-4 pagi tu sampai subuh. Saya tengok tak ada pun mayat dibangun, tak ada pun bunyi-bunyi. Sebab kita selalu tengok cerita hantu kan, orang surau datang nak semayang, barulah saya ada teman. Dan nak katakan pengalaman saya duduk berdua dengan jenazah tu mendatangkan keberanian. Saya pernah uruskan jenazah yang mangsa kebakaran intifakiyah, anak-anak tahfiz yang terbakar, yang mana kita tahu badannya tak sempurna, ada yang tidak ada tangan, tak ada kaki, kepala pun tak ada. Jadi kaedah begitu, kita hanya gunakan tayamum. Tayamum iaitu menyapu debu di kawasan muka dan juga tangan. Adapun bagi mayat yang tidak sempurna tapi boleh dimandikan, misalnya mayat reput kan, kita hanya lalukan air saja. Lalukan air ke atas badan mayat, tak perlu kita buang ulat apa semua, tak perlu. Lalukan air wangian, kemudian kita terus angkat jenazah, letakkan di atas kain kafan yang dibentang dengan plastik supaya air pada badan mayat tu tak jatuh mengotori kain kafan tadi. Dikafankan bersama dengan plastik, baru letak kain kafan. Begitulah kaedah yang secara ringkasnya. Badi mayat ni satu istilah yang menunjukkan satu benda yang tak baik lah, yang katanya datang daripada si mati. Badi itu datang daripada masalah kesihatan, penyakit. Setelah kita menguruskan jenazah, mengendalikan jenazah, kita balik, kita bersihkan badan, mandi sebaiknya, supaya tidaklah berjangkit pada keluarga kita. Itu pertama lah. Yang kedua, badi ni boleh jadi kerana mistik, gangguan makhluk halus dan sebagainya. Kita kena faham bahawa bila orang tu mati, terpisahnya roh dengan jasad, maka urusan dia kat dunia dah selesai dah. Setelah itu mungkin sama ada gangguan syaitan ataupun pemikiran kita saja. Jadi apa perlu kita buat? Kita hendaklah sentiasa membenteng diri kita dengan bacaan ayat ruqyah misalnya. Sebelum nak berjumpa jenazah, kita baca surah Al-Fatihah, kita baca ayatul kursi, kita baca Al-Baqarah, kita baca 3 kul kan. Jadi benda ni yang akan membenteng kita dan kita jadi lebih semangat, insya-Allah. Kejadian misteri ke apa tu, memang mana-mana pengurusan jenazah pun dia akan berlaku ya. Ada kadang-kadang jenazah yang kita lihat dia wajahnya berseri sampai tersenyum bukan senyum biasa, senyum nampak gusi kan, senyum kan. Saya tahu, dia ni betul ke meninggal kan. So kita pun nak tahulah apa amalan dia. Saya suka bertanya, saya akan tanya pada waris dia,
Katalah orang ni, arwah ni dulu amalan dia begini-begini. Jadi benda tu yang jadikan inspirasi kat saya. Ada juga keadaan yang kita jumpa jenazah dalam keadaan yang mengaibkan. Bagi saya itu sebagai satu tauladan lah pada kita kan. Tengok, dan saya suka cari jawapan dia supaya jadikan sebagai sempadan kita lah. Ramai orang yang kadang-kadang mudah judge orang. Dia ni tak pernah ke surau, tak pernah ke masjid kan. So kita judge dia. Dia satu orang pakcik, hidupnya memang tak pernah ke datang ke surau, tak pernah datang ke masjid. Dia punya attitude, dia suka memberi salam pada orang. Jumpa orang, Assalamualaikum dek, Assalamualaikum abang. Siapa saja, budak kecil ke orang dewasa, orang tua, dia kenal tak kenal, semua dia bagi salam. Sampai orang tak kenal nama dia, orang panggil dia pakcik, Assalamualaikum. Satu hari malam Jumaat, ada satu orang datang, budak muda. Dia kata minta tolong uruskan ayah baru meninggal kat hospital. Saya kata, ayah awak siapa? Ayah saya Johari. Saya tak cam lah nama Johari sini. Oh ustaz, orang sini saya tahu nak dipanggil dia pakcik, Assalamualaikum. Baru saya tahu nama dia Johari. Pendek cerita, jenazah dibawa. Dan itulah pertama kali dia masuk ke surau sebagai jenazah. Bila kita nak mandikan jenazah, buka pakaian dia kan, saya pun nampak satu tiup najis dekat perut dia. Saya pun terfikir, bang, arwah abang ni sakit apa? Kanser usus ustaz. Ini ke sebab dia tak pergi ke surau sembahyang berjemaah? Ustaz nak depan saya, betul ustaz. Arwah abah ni sebelum pindah ke kawasan sini, dia memang orang kuat masjid. Dia bawa najis, dia bimbang takut tercicir ke kotor kapit masjid, orang surau marah. Saya teringat, patutlah dia bersyukur bagi salam. Rupanya dia nak masuk surau, kita pun tak tanya dia. Siap mandi kapan? Besok tu, waktu pagi tu, hujan lebat. Risau ni, nak kumi ni mesti banjir kubur ni, confirm banjir ni. Tapi dalam pukul 8.30 tu saya telefon orang kubur, dia kata hujan darahnya ada ustaz, boleh jalan. Cepatnya dia buang air kat dalam kubur tu. Sampai kat kubur, kita buat jenazah, tengok kubur penuh. Dia ada banyak lahat yang dah siap gali, tapi lahat arwah tu tak ada air. Saya kata cepat betul orang kubur buang air, guna mesin ke apa kan. Dia kata memang kami sampai kat sini nak buat lahat, air dah kosong, air basah-basah bawah je. Macam mana boleh jadi macam tu? Kata penggali kubur tu yang dah biasa, dia kata arwah ni mesti ada sesuatu yang baik. Jadi suruh kita cari jawapan sendirilah. Saya pun macam tertanya-tanya, apa amalan dia ni? Selesai ke bumi, saya jumpa anak dia, bang, saya nak tahu apa amalan arwah abang, arwah ayah abang ni. Apa amalan dia ni? Saya pun tak pasti, dia orang biasa je ustaz. Cuma yang saya tahu daripada saya kecil, saya kenal ayah arwah abah ni, dia suka bagi salam. Tu je. Jadi itu je amalan dia. Saya teringat satu potong hadis yang menyebut, sebarkan salam, berilah makan kepada orang, sambung silaturahim, dan dirikan solat malam, maka masuklah ikut pintu mana syurga. Makna kata amalan yang sedikit tapi ganjarannya besar. Masuklah syurga ikut pintu mana pun kau nak. Sebab kita kena renung balik, benda tu akan berlaku pada kita juga bila mati nanti. Tak mustahil kubur penuh. Apa rasa kita kalau orang sangka kita ni buat benda yang tak baik bila memandang pada keadaan kematian kita macam tu? Tentu kita rasa tak sedap. Jadi saya selalu mengajak perhatian terutamanya peserta-peserta dalam proses pengurusan jenazah saya, sentiasa bersangka baik pada mayat. Apa saja keadaan mayat, kita hendaklah bercakap baik-baik saja.